Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita teruskan sesi kuliah Maghrib kita pada malam ini menggunakan kitab terjemahan kitab Al-Qaulut Tam, hukum makmum dan juga imam. InsyaAllah kita sambung muka surat 95. Tuh. Masalah apa? 151. Muka surat 95, masalah 151 bawah sekali. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, masalah 151, hukum berimamkan orang yang mengikut imam yang lain. Tidak sah solat seseorang makmum yang berimamkan orang lain. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, ini dimasukkan dalam bab syarat-syarat imam ataupun sifat-sifat imam. Yang pertama sekali, imam dia tidak boleh jadi makmum kepada imam yang lain. Dan imam yang kita nak jadikan imam tidak boleh jadi makmum dalam masa yang sama kepada imam yang lain. Kita masuk masjid, di soh belakang sekali ada seorang ustaz, kita kenal dia, Ustaz Nasir. Yang jadi imam masjid lah. Tidak ustaz baru nak ustaz. Jadi kita kata ikut ustaz lagi bagus. Ustaz tu sekarang sedang mengikut imam masjid. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, tapi dia rasa tak apa sedap ikut tu imam masjid. Nak ikut ustaz. Maka dia pun duduk di belakang ustaz tu. Belah kanan lah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kebetulan tak ada dah jemaah, dia seorang lah. Dia contoh kena buat macam tu, tidak payah. Nah, maka dia pergilah sekali, dia pun lewat dah. Dia pergi belah kanan ustaz, dia duduk belah kanan, dia ikut ustaz. Ustaz tu rukuk ikut imam depan, dia rukuk ikut ustaz. Dia tak ikut imam depan, dia tak mau, dia nak ikut ustaz. Nah, dia kata yang depan tu baru nak ustaz, aku nak ikut ustaz. Sampai habis, nanti imam sana bagi salam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, maka ustaz pun bagi salam kalau dia tidak masbuk lah. Maka selepas ustaz tu bagi salam, baru dia bagi salam. Dia tak ikut imam depan. Macam tu. Jadi lepas tu dia pun bangun, kalau dia masbuk dia tambah lagi lah rakaat yang dia ada. Jadi tidak sah dia mengikut ustaz yang di belakang tadi, sedangkan ustaz itu sedang menjadi makmum kepada imam di hadapan. Itu maksud dia. Nah, jadi kita tidak sah ikut ya imam yang dalam masa yang sama dia menjadi makmum kepada imam yang lain. Kecuali orang-orang masbuk. Orang masbuk ni dia lepas imam bagi salam, maka dia pun bagi salam. Selepas dia bagi salam, dia pun bangun, kita datang maka kita ikut dia.
tadi sebelum imam bagi salam, dia tu ikut imam sana, imam depan, imam masjid. Selepas imam bagi salam, dia masbuk. Dia tak bagi salam, dia bangun tambah satu rakaat contoh, maka kita datang, kita boleh ikut dia. Sebab waktu itu dia sudah putus kedua. Sudah putus ikutan imam yang di hadapan tadi dengan memberi salam, maka yang tu boleh. Yang tu memang kita duk buat, tak ada masalah. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, yang tak boleh waktu dia sedang ikut orang lain, kita tidak boleh jadikan dia sebagai imam. Betapa hebatnya dia pun, taraf dia hebat dari mana pun tak boleh. Sebab dia waktu itu sedang menjadi makmum. Dia tak boleh jadi imam dalam masa yang sama. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, itu maksud hukum berimamkan orang yang mengikut imam yang lain. Tidak sah. Dia tambah lagi, dan orang yang tidak terkaya solatnya daripada qada. Kita ikut seorang yang sedang solat, tapi solat dia tu kena qada lepas tu. Nah, tidak sah dia. Contoh dia bagi, seperti solat orang mukim. Mukim ni orang bukan musafir, maka dia dikira mukim. Musafir 3 hari, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Lepas 3 hari itu kita dikira mukim. Mustautin yang tinggal tetap. Kita orang al-ustaz tinggal tetap di al-ustaz, maka kita nama dia mustautin. Tiba-tiba kita dipindahkan, kita kena pergi tukar di Berlin. Berlin di mana? Tak jauh, 120 km daripada sini. Nah, Berlin. Nah. Baik, bila dia pergi ke Berlin, maka dia kerja sana. Orang al-ustaz, dia mustautin di al-ustaz, tapi bekerja di Berlin, maka di Berlin tu nama di tempat dia bermukim. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Yang musafir, dia bergerak daripada tempat dia bermustautin ataupun bermukim, dan dia hanya tinggal dalam tempoh 3 hari, maka itu nama dia musafir. Nak bagi beza tu dulu. Jadi orang bermukim, makna dia bukan musafir. Dia solat dengan bertayamum. Orang mukim solat dengan bertayamum. Tayamum, dia tayamum kerana lifaqdil ma', kerana tidak ada air. Nah, kerana tidak ada air. Kalau dia tak boleh guna air, tu lain cerita. Dia boleh menggunakan air, tapi tak ada ayat masa tu. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, maka dia bertayamum. Bila dia bertayamum, macam kita Malaysia ni negara yang ada air. Kita Malaysia ni banyak lebih ayat, sampai naik lepas umur 2 tingkat. Banyak sangat ayat, lepas 2 tingkat lepas hari dengan nu. Allahu Rabbi. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, jadi bila masa tu dia tak ada air, maka dia kena qada lepas tu. Masa dia solat tu, dia ambil tayamum, dia hormat tu, dia hormat waktu. Nah, maka lepas tu dia kena qada. Ada pendapat kena qada lah, ada pendapat tidak qada. Ini kalau kita ambil pendapat dia kena qada. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, sebab solat dia solat hormat waktu, kena qada. Nah, kalau macam tu tidak bolehlah kita ikut dia, menjadikan dia sebagai imam, sebab solat dia tu nanti kena qada mula. Tidak boleh. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, tapi kalau tempat tu tempat yang memang payah dapatkan air, contoh di padang pasir, payah nak jumpa, maka yang tu memang pendapat tidak wajib qada dah. Maka yang tu kita boleh nak ikut orang yang bertayamum, yang bermukim tadi. Musafir tak ada masalah. Nah, baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan berimamkan orang yang boleh mempelajari Fatihah tetapi dia tidak mempelajarinya. Dia tak apa boleh baca Fatihah, tidak qari. Tengah jidah bab ummi. Ummi tak boleh baca Fatihah dengan baik. Tapi dia boleh belajar untuk memperelok ataupun mentahsin bacaan Fatihah dia, tapi sibuk menyibukkan diri sampai tak sempat belajar. Ada masa nak belajar tapi tak nak belajar. Sibuk, semua orang sibuk. Sibuk bukan alasan.
Kalau nak jawab sibuk sebagai alasan, semua orang sibuk, termasuk hak jual betul pun sibuk tu. Dia sibuk cara dia. Motong getah, sibuk ke? Sibuk cara motong getah. Orang tanam padi, sibuk juga sibuk cara orang tanam padi. Nelayan, sibuk cara nelayan. Cikgu, sibuk cara cikgu. Cuti pun kena semak getah. Tu cikgu. Ingat cuti banyak, tapi kena buat kerja. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, semua orang sibuk. Daripada hak atas sebagai menteri sampai hak paling lekeh di bawah, semua sibuk. Maka alasan sibuk tak boleh terima. Alasan sibuk tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Tak usah bawa lah alasan sibuk tu. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, kita kena cari ruang untuk belajar agama. Lebih-lebih lagi nak baca surah Fatihah sebab dia rukun. Surah lain tu sunat. Fatihah ni rukun, dia dah tahu dah, dia tak apa elok baca Fatihah, tapi dia boleh belajar tapi tak nak belajar. Maka kita tak boleh ikut imam dia macam ni. Kalau dia jadi imam lah. Tak boleh ikut. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dan orang yang solat kerana hormat waktu, macam tadi pun macam hormat waktu, ataupun solat kerana dia tidak ada dua alat untuk bersuci. Yang pertama air, yang kedua tanah pun tak ada bertayamum. Masa-masa waktu tu air tidak ada, tanah pun, debu pun tidak ada. Maka dia solat untuk hormat waktu, dia kena qadha mula dalam mazhab Syafi'i. Maka tidak boleh jadikan dia sebagai imam. Nah, baik tuan-tuan muslimin dan muslimat dan yang dirahmati sekalian. Dan orang yang solat bertelanjang. Ya nasi. Ya nasi nak ikut tu imam tak pakai apa. Hak kita duduk kita sama-sama tak pakai apa. Solat berjamaah, imam telanjang, makmum telanjang, tak ada hal, boleh dalam mazhab Syafi'i. Nah, dalam mazhab Syafi'i kena berdiri juga. Dan mazhab lain, mazhab Hambali ke Maliki, dia solat dia duduk. Imam duduk, makmum duduk walaupun solat fardu sebab telanjang. Bila duduk tu dia lebih memelihara, tak nampaklah kemaluan tu. Hak depan tak nampak, hak belakang tak nampak, nampak tubuh. Syafi'i tak boleh, kena berdiri macam biasa. Walaupun solat berjamaah secara bertelanjang. Makmum tak pakai apa-apa, imam tak pakai apa-apa, boleh. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat, dengan syarat imam hanya ke depan sedikit sahaja daripada makmum, macam solat perempuan. Sikit duduk macam lah nanya untuk imam lah. Dah belakang panah banyak. Nanti viral lah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kalau kita ni berpakaian, dia tu telanjang, tak boleh ikut lah. Nah, tidak sah. Dan solat yang terikat kepada sebatang kayu, macam mana dia nak solat? Dah ikat dia. Solat isyarat. Jika kita katakan wajib atas mereka mengulangi solat, hak semua dia sebut. Nah, masuk ayat tayamum tadi, ambil pendapat kata wajib mengulangkan solat. Dan jika berimamkan ia dengan salah seorang yang mana ia seperti hal mereka itu, tidaklah sah solatnya. Mengikut kaul, yakni pendapat yang sahih. Bersalahan masalah ikutan orang ummi dengan orang ummi sepertinya, maka sahlah solatnya makmum yang ummi itu. Jadi kalau imam ummi tak fasih, tidak lancar baca Fatihah, tidak betul, makmum pun sama dengan dia, sama-sama ummi, maka sah. Yang tidak sah, makmum qari boleh baca dengan elok, tapi imam tu ummi tu tidak sah, kita dah baca sebelum daripada ini. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, selesai 151. Masuk 152. Hukum berimamkan kanak-kanak pada solat Jumaat. Nah, solat fardu pun sama, tapi dia sebut solat Jumaat sebab yang ni wajib berjamaah. Solat fardu dalam mazhab Syafi'i fardu kifayah. Mana ada pilihan, mana kalau dia pergi masjid, dia solat di masjid berjamaah, dia dapatlah pahala, dapat dah 27. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dia ditebus dengan syarat-syarat kita belajarlah. Ataupun kalau dah orang lain melaksanakan solat fardu berjamaah, maka yang lain jadi fardu kifayah. Itu maksud fardu kifayah. Yang lain dah buat, yang separuh bahagian lagi tak perlu.
Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, solat di rumah. Tetapi afdal solat berjamaah sama ada di masjid ataupun di rumah. Yang di masjid itu sebagai syiar agama. Kalau tak ada yang tu, semua buat di solat di rumah belaka, jamaah di rumah semua. Nah, semua orang buat solat berjamaah di rumah, masjid ada orang kosong. Sebab AJK masjid letak jawatan habis. Contoh Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, maka tidak terlepas fardu itu. Solat di rumah masing-masing, semua jemaah, suami jadi imam, anak lelaki jadi imam. Masjid kosong, tak ada orang. Tidak lepas fardu kifayah. Sebab dia kena buat di masjid sebagai syiar, nak menampakkan orang buat. Di rumah orang tak nampak. Bila buat di masjid baru dia nampak syiar Islam itu. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, maka jadi dalam mazhab Syafi'i fardu kifayah. Kalau dia solat di rumah tanpa sebarang keuzuran syar'i, maka sah, tapi makruh dalam mazhab Syafi'i. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kalau kanak-kanak jadi imam solat Jumaat, dia imam solat tak syarat akil balik. Nah, puasa syarat dia akil balik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, haji akil balik. Tapi solat tidak syarat akil balik. Budak mumayyiz boleh dah jadi imam. Mumayyiz lain, akilun balighun lain. Mumayyiz ialah kanak-kanak yang ulama-ulama meletakkan dia umur 7 tahun. Seperti Nabi sebut, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'a sinin. Suruhlah anak-anak kamu salat seawal waktu umur mereka 7 tahun. Wajib. Mana nak suruh 6 tahun pun boleh, tapi masa tu tak wajib lagi. 6 dengan 7 tu dia tidak banyak beza sangat. Tapi hak wajib suruh, hak Nabi kata muru tu, wajib mula suruh tu umur 7. 6 nak suruh sunat. 7 tak suruh dosa. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, mana 7 tu dia bukan akil balik. Akil balik biasa 14, 15 gitu. Nah, jadi 7 tahun dia baru mumayyiz. Kalau kita baru belajar darjah 1, tahun 1, mumayyiz dia boleh beza dah. Ni nasi lemak, ni bubuk, ni kaya, ni tahi ayam, boleh beza. Macam tu. 7 tahun. Makna kalau budak tu 7 tahun sah dah jadi imam solat. Imam solat fardu sah, imam solat Jumaat pun sah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi dia tidak afdal lah. Kita baca dulu. Baik, 152 hukum berimamkan kanak-kanak pada solat Jumaat. Kanak-kanak jadi imam, orang dewasa jadi imam. Sah berimamkan kanak-kanak pada solat Jumaat mengikut kaul pendapat yang azhar. Mana pendapat yang zahir tidak sah, pendapat azhar sah. Dengan syarat bilangan jamaah lebih daripada 40 orang. Sebab dia tu tak kira, dia tak akil balik. Nah, kalau imam yang akil balik, 40 tu sekali dengan dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, bila dia bukan akil balik, 40 kalau sekali dengan dia, dia tak cukup dia 39. Lepas tu syarat dia dengan syarat bilangan jamaah lebih daripada 40 orang. Tetapi mengikut imam yang balik pada solat Jumaat atau lainnya, solat Jumaat ataupun solat fardu, adalah lebih aula, lebih utama dari imam kanak-kanak itu. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Makna dalam keadaan ada orang dewasa di rumah, contoh ada ayah, ada anak, ada jasa satu, ada isteri, 3 di Allah. Lepas tu ayah pergi masjid mengaji kuliah. Anak tu dia tak bawa lah. Sebab mungkin ada kerja sekolah dan sebagainya. Maka di rumah tu ibu tu, isteri tu, mak kepada anak tu boleh ikut anak dia tu jadi imam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, sebab dia sudah layak jadi imam bila mencapai umur mumayyiz. Umur mumayyiz diletak oleh ulama 7 tahun. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, masa tu tidak timbul masalah afdal ataupun tidak, sebab dia je lelaki.
Ataupun ada lagi kakak dia umur 13 tahun tingkatan 1, ada lagi kakak lagi umur 15 tahun tingkatan 3, ada lagi kakak lagi perempuan semua. Satu perempuan, dua perempuan, tiga umur 18 ambil SPM, perempuan juga. Dia hak nombor 4 umur 7. Itu mak dia. Siapa lihat dia imam? Kakak 18 ke dia? Ha? Jawablah. Dia lah dia lelaki. Perempuan tak boleh jadi imam. Mak dia tak boleh jadi imam kalau dia ada. Kecuali dia tak ikut, tak apa. Mak dia jadi imam, kakak dia ikut, tak apa. Kalau ikut juga tak boleh sebab dia layak jadi imam dah. Dia kena jadi imam. Yang tu tidak timbul masalah afdal ataupun tidak sebab dia saja yang layak. Hak lain tak layak jadi imam sebab perempuan. Masalah di masjid ni orang lelaki ramai hak akhir balik. Cik Nasir akhir balik. Tu Cik Aziz. Nabi akhir balik. Dia budak 7 tahun tapi hafal Quran separuh Quran, 15 juzuk. Cik Nasir 15 ayat ingat. Kalau nak ikut kaedah jadi imam, hak lebih hafal banyak, lebih layak jadi imam daripada hafal sikit. Tapi meletakkan faqih orang yang alim dengan bab solat itu lebih dulu daripada orang hafal Quran yang banyak. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, maka waktu itu walaupun budak tadi 15 juzuk, Cik Nasir 15 ayat, maka afdal Cik Nasir jadi imam. Nah, sebab apa? Sebab Cik Nasir lebih khusyuk. Bini dah 3 khusyuk. Hak bini 2 tak apa khusyuk banding bini 1. Jadi budak tu dia duk ingat tu. Ingat main goli tak goli dulu lah dia ingat main game. Takbir Allah Akbar. Mobile Legend. Dia budak kan. Walaupun dia baca Quran betul pada kita, baca banyak pada kita hafalnya. Tapi budak dia tu tak lepas. Dia ingat nak makan nasi, dia macam-macam nak main bola, dia budak. Maka khusyuk dia lebih kurang daripada orang dewasa. Nah, lebih-lebih lagi yang dah nikah daripada tak nikah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, maka orang dewasa lebih afdal jadi imam waktu itu, walaupun budak tu hafal banyak berbanding dengan mereka hak dewasa tak hafal banyak. Tapi syarat juga budak tadi kena tahu syarat-syarat imam dan makmum, dia kena tahu lah. Syarat-syarat jadi imam tu lagu mana, tidak tak boleh jadi imam juga. Nah, baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, itu cerita dia. Kita budak yang mumayyiz boleh jadi imam sebab tak syarat akil balik boleh jadi imam. Dan tidak makruh berimamkan hamba abdi. Dia hamba, kita merdeka, boleh, tidak makruh apa-apa. Sebab Islam tidak membezakan hamba ke, merdeka ke, kaya ke, miskin. Orang miskin jadi imam, orang kaya boleh ikut saja. Tak ada hal. Islam tidak membezakan darjat itu. Nah, dan tidak makruh berimamkan hamba abdi, tetapi mengikut imam merdeka itu adalah lebih aula, lebih utama. Jadi imam hamba abdi macam budak tadi juga. Dan sah orang yang mengambil wuduk mengikut imam yang bertayamum, dan yang berkuasa berdiri mengikut imam yang duduk dan yang berbaring. Imam tak boleh pirah, dia tidur. Kita boleh diri, boleh ikut dia. Sebab dia orang alim, cuma dia tak boleh duduk pun tak boleh. Dia tidur solat, kita boleh ikut dia. Tak ada hal. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, selesai. Itu 152. 153, hukum berimamkan orang buta, orang yang menggunakan isyarat, orang yang mengidap penyakit dedas, dan orang yang fasik. Macam mana pula? Nah. Baik, sah orang yang celek, yang tidak buta, berimamkan orang yang buta. Orang buta jadi imam tak ada masalah. Yang masalah kalau dia jadi makmum. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Abdullah Ummi Maktum buta. Nah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma itu. Nabi bermasam muka. Dan Nabi berpaling daripada Abdullah Ummi Maktum yang datang panggil Nabi. Dia nak ngaji agama. Sedangkan waktu itu Nabi sedang melayan puak-puak Abu Lahab dan Abu Jahal. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, dia buta. Nabi lantik dia jadi Bilal, jadi muazzin lah. Bilal ada waktu itu, buah Bilal lagi teruk lah. Kita tak buah Bilal tak ada, buah Bilal pun muazzin. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, subuh Bilal azan lu. Azan sebelum subuh sejam.
Azan 2 kali subuh. Hak nombor 2 nanti baru Abdullah Ummi Maktun azan. Nabi sebut siapa-siapa mendengar Abdullah Ummi Maktun azan, berhenti makan. Bagi hak puasa lah. Baik masuk subuh. Bila tak apa, bila dia azan sejam sebelum waktu subuh. Sampai kelar lah. Masjid Haram, Masjid Nabawi buat macam tu. Nah, kita pun ada yang buat. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi orang buta, jadi imam tak sah. Di Mesir tu banyak profesor, pensyarah yang buta. Dia lagi buta lagi hebat. Quran dalam kepala 30 juzuk dia tu lagi kuat ingat daripada yang tidak buta. Sebab dia maksiat mata tak ada. Dia pergi pasar pun tak tengok benda-benda aurat. Di rumah pun tak boleh nak tengok TV. Pergi mana pun mata tak boleh melihat maksiat. Bila mata tidak boleh melihat maksiat, hati dia lebih bersih. Quran hak dia hafal lebih lekat daripada hak celik. Hak celik macam Nabi pergi pasar tengok amuai balik. Lakum dinukum liyadin tak jumpa orang. Faham? Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, maka dia jadi imam tak apa. Dia masalah kalau dia jadi makmum sebab dia tak boleh tengok imam dan tidak boleh lihat makmum lain. Kalau imam tu baca suara tak dengar ataupun mikrofon rosak, dia nak ikut dulu ke mana? Imam takbir dia tak dengar. Kalau boleh tengok dia nampak. Sebab syarat menjadi makmum dia salah satu daripada dua. Sama ada dia mendengar takbir intiqal imam ataupun dia melihat pergerakan imam itu. Salah satu mesti ada. Ada dua-dua lagi cantik lah. Nah, tiba-tiba dia tidak boleh melihat pergerakan imam sebab dia buta. Dalam masa yang sama, imam nak takbir dia tak kuat. Dia tidak boleh mendengar. Nak lihat makmum pun tak boleh. Maka dia tidak boleh jadi makmum. Tidak sah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Tapi jadi imam tak ada. Sebab dia akan memulakan pergerakan. Orang lain ikut, dia tak ada apa-apa. Macam tu. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Satu. Dan orang yang kuasa berdiri dengan orang yang duduk. Kita mampu berdiri mudah lagi. Imam kita duduk, sama ada duduk tahiyat awal, duduk cara iftirash, ataupun duduk tawarruk, ataupun duduk murabbah, ataupun duduk atas kerusi macam hari ini. Tak kisahlah. Nah, sebab Nabi sebut duduk, dia tak sebut duduk atas apa. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, cuma yang lebih afdal duduk cara iftirash kalau dia boleh. Duduk macam tahiyat awal ataupun antara dua sujud, duduk macam tu. Kalau tak boleh buat secara tawarruk, duduk macam tahiyat akhir. Kalau tak boleh juga duduk murabbak ni bersilau. Nah, lepas tu tak boleh duduk atas kerusi, kita pilih atas kerusi tu, tak apalah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, kita tak nak bincang tu. Okey. Jadi orang berdiri, dia makmum, dia boleh ikut imam dia yang solat duduk. Dan orang yang berbaring boleh juga. Imam berbaring, kita berdiri ataupun kita duduk. Dan sah orang kuasa rukuk dan sujud dengan orang menggunakan isyarat dengan kedua-duanya. Imam tadi hak duduk atas kerusi, nak rukuk tak boleh, nak sujud tak boleh. Dia isyaratkan saja. Bila rukuk dia turun gitu. Bila sujud dia rendah sikit. Itu nama dia isyarat. Tuan-tuan, dia buat macam tu ya. Kita belakang dia, diri. Boleh rukuk, boleh sujud, boleh ikut dia. Tapi bila pengalaman kita duduk sebelah orang solat atas kerusi, Cik Nasir pernah duduk sebelah orang solat atas kerusi? Pernah? Dia duduk belah kiri ke kanan? Ikut suka lah belah no. Saja aku tanya. Masa Cik Nasir rukuk, dia rukuk atas kerusi kan. Cik Nasir tidak apa, Cik Nasir nak sujud, dia pergi duduk. Cik Nasir rasa pelik. Kita rasa macam nak duduk macam dia, tak ikut dengan dia. Patut kita sujud. Jadi pelik itu, jadi pelik sikitlah. Nah, bila kita solat, di sebelah kita ada orang solat duduk atas kerusi. Nah. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dan sah berimamkan orang yang berpenyakit silasil baul, kencing tak puas. Orang panggil dedas. Sini panggil dedas juga. Dedas juga sini. Jan, dedas juga. Dedas juga. Kau panggil kalimah lain. Kencing tak puas, sat nak kencing, sat nak kencing. Dia kaedah orang dedas ni sama dengan perempuan yang istihadah. Nah, tapi sah kita ikut dia. Nah, dan sah berimamkan orang berpenyakit silasil baul. Cuma dia nak solat tu kena mengaji lah.
Makna dia kena tunggu, dia macam orang istihadah. Kena tunggu azan masuk waktu dulu. Masuk waktu baru dia boleh ambil wuduk. Dia tidak boleh ambil wuduk macam kita tidak ada penyakit. Kita ni sebelum maghrib tadi boleh ambil dah. Pukul 6 tu boleh ambil wuduk. Saya wuduk saya pukul 6 tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, dia tidak batal. Saya bawa ke maghrib. Maghrib ni lepas habis maghrib isyak ni saya gunakan lagi tak batal. Tak ada hal. Kita orang sihat. Hak penyakit silasil baul dia tak boleh. Pukul 6 tak boleh ambil. 7.10 ini. 7 apa ni? Yang saya maghrib. 7.10. Tu lah aku sebut tadi. Alhamdulillah sikit lah. Tuan-tuan tak apa saya nu kalau nerang. Nak pergi kalau nerang kalau maghrib pukul 7 sakitnya aku. Nah, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Bila maghrib makin lewat okey. Okey bagi ustaz-ustaz pergi mengajak jauh. Terbalik pukul 4.30. Nak relax nak pergi pula pukul 7 tu. Penang setengah, penang suku, nak doa. Dah jadi letih. Bila maghrib dia lewat okey sikit. Tuan-tuan tak apa masjid dekat tak apa. Nah. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Pukul 7.10. 7.10 baru dia ambil wuduk. Dia nak masuk basuh, kemudian dia pakailah balutan, ambil wuduk. Lepas tu dia tidak boleh tunggu lama. Sekurang-kurang paling lama pun 15 minit. Jadi nak qomat kalau dia jadi imam tak boleh lebih boleh 15 minit. Lebih 15 minit dia tak sah kena ambil wuduk mula. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Okey. Jadi bila dah diqamatkan sebelum 15 minit daripada waktu dia ambil wuduk, maka dia boleh jadi imam, kita boleh ikut dia. Nanti solat isyak boleh ikut jangan say. Satu maghrib, nanti solat isyak boleh ikut. Sebab apa tak boleh? Oh, pandai. Jangan saya sekarang mengaji ni pandai. Dulu bodoh. Kalau isyak nanti dia tak ambil wuduk mula. Bila azan isyak dia tak pergi basuh balut dan ambil wuduk mula nak jadi imam tu tak boleh ikut. Nah, itu dia kena tahu ilmu tu. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Kalau dia ikut syarat-syarat betul, maka sahlah dia jadi imam. Kita hak sihat boleh ikut dia. Tak ada masalah. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dan orang yang luka-luka dan sah juga berimamkan orang fasik dan bid'ah yang tidak mengkufurkan. Sahlah tapi makruh. Orang fasik contoh tak boleh contoh tak solat sebab ni jadi imam mesti dia solat. Contoh dia main judi. Banyak orang solat main judi, tak ada hal. Solat yang tidak boleh mengubah mencegah dia daripada melakukan dosa. Sedangkan Allah sebut innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu boleh mencegah manusia daripada al-fahsya', dosa kemaluan, liwat, zina dan sebagainya, wal munkar dan dosa-dosa selain dosa kemaluan. Solat boleh cegah. Tiba-tiba dia solat dalam masa yang sama nombor ekor. Banyak. Bukan kata dekat nama ekor tu semua tak solat, ada solat. Tapi solat dia tidak sempurna lah. Sampai peringkat solat dia tidak boleh mencegah dia daripada melakukan kemungkaran. Jadi kalau dia main judi, dia minum arak, dia pelaku dosa besar. Suka mengumpat, suka bawa mulut, memfitnah orang dan sebagainya, dosa besar. Maka hukum dia fasik. Nah, fasik. Bila fasik, dia jadi imam, kita ikut sah. Tapi makruh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, maka eloknya imam yang tidak fasik. Nah, itu cantik. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, selesai 153. 154. Hukum berimamkan orang yang tidak berkhatan. Tak khatan lagi lah maksudnya. Nah, dengan tak berkhatan, mazhab Syafi'i wajib. Lelaki dan perempuan wajib berkhatan. Nah, kalau tak berkhatan, hukum dia berdosa. Ni kalau tak berkhatan lagi, contoh budak jadi ni, dia mumayyiz dah, tapi tak berkhatan lagi. Baru 7 tahun, ada yang kata umur 8, ada yang kata umur 9, ada yang kata umur 10, ada yang kata umur 15 kan. 15 tak apa lagi. Hak kata umur 80, jeng.
kejut, doktor kejut tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, dia belum khatam tapi dia muayyiz dah. Boleh diimam tadi ni. Baik, adakah sah solat orang kulub? Kulub ni orang yang tidak khatam lagi lah, dia panggil kulub. Dan orang yang solat di belakangnya berimamkannya, sah atau tidak? Dia tu sendiri sah atau tidak solat? Dan kita nak jadikan dia sebagai imam tu sah ke tidak? Dan padanya ada dua wajah, ada dua pendapat. Berkata Al-Qadhi Syurih Ar-Ruyani bin Aqad di dalam kitabnya Raudatul Hukam dan Zinatul Hukam, solat orang yang kulub, yang tidak berkhatam lagi ni, itu sah. Dan ikut berimam dengannya sah juga. Bila dia solat sah, kita ikut pun sah. Nah, dia syarat kedua, makmum beriktikad yang imam itu sah, baru dia ikutan, dia sah. Kalau makmum beriktikad ataupun yakin imam tidak sah, maka tidak sahlah dia ikut. Imam ada najis atas belakang dia, imam tak nampak, makmum hak belakang nampak, maka bagi makmum imam tu sudah batal. Ada najis, tercicak, contoh jatuh atas belakang dia, tak tahu, maka makmum yang yakin solat imam tidak sah kerana ada najis pada pakaian, dia tak sah dah ikut imam tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, maka kalau dia yakin imam yang kulub ini sah dengan syarat dia kena basuh sampai ke dalam lah. Bila dia nak basuh nanti dia tidak memadai basuh luar. Bila dia kencing, dia nak basuh tidak memadai basuh di bahagian luar, dia kena, nak kata apa? Cik nak kata apa je? Loceng. Dia kena tarik lah, bagi keluar kepala basuh, ada tarik-tarik, ada air kencing hak lekat. Bila dia kencing, air kencing lekat di bawah kulub tu, dia basuh di atas saja, dia cuci atas, hak bawah tu tak cuci, najis, dia kena tarik basuh hak tu. Tu kalau hak kulub. Sebab tu bila orang kafir masuk Islam yang tua-tua dah, dan ulama pesan jangan suruh dia, jangan duk syarat nak masuk Islam, kena potong, dia tak masuk Islam terus. Sampai mati aku tak masuk, dia kata. Biar dia masuk, jangan sebut bab khatam tu. Biar dia masuk, dia sah solat. Tapi kena ajak dia lah, bila dia kencing, sebelum ambil uduk, dia kena tarik basuh sampai hak dalam. Kami tak ada penatan tu. Kami tak ada topi keledar, tak payah buka lah. Hang pakai topi, hang kena buka topi, basuh kepala. Ajak dia, lama-lama sampai 5-6 bulan, dia jadi penat lah. Kita solat maghrib boleh pakai sampai isyak, dia datang ikut kita masjid solat maghrib isyak kena pergi basuh pula. Macam tadi, macam dedah tadi, dah ambil uduk mula. Jadi dah lama dia jadi tak boleh, dia jadi payah lah pula. Orang lain solat satu uduk pakai dua, dia solat satu uduk tu uduk. Maka masa tu berkemungkinan dia dengan relanya untuk berkhatam. Biar dia rela sendiri hak jenis-jenis ni nah. Baik tuan-tuan, jadi sebab solat dia sah, dia kena basuh dia di bawah kulub dia tu. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Okey, solat orang yang kulub itu sah dan ikut berimam dengannya sah juga. Serta makruh hukumnya sama dengan budak hak mumayyiz tadi, sama dengan apa dia yang dedah tadi tu. Makruh. Sah tapi makruh. Dan berkata Al-Qaffal, tidak sah solatnya kerana bahagian batin dalam kulub itu baginya hukum seperti mana hukum bahagian luar juga pada menyucikan daripada najis dan janabah. Kalau tak cuci, tak sah. Dan tidak boleh dibasuh bahagian dalam kulub itu melainkan dengan menghilangkan, memotongkan kulub itu. Ada orang yang dipanggil buta. Nah, buta ni banyak jenis, ada buta biasa, ada buta kayu. Ada buta apa? Buta agama, buta tak? Nah, hak tadi Jiang kata kena apa ya? Loceng. Dia nak loceng, tak boleh, dia buta. Tarik tak keluar. Ada mata sikit tu tak boleh loceng. Tarik kuat, sakitlah berdarah. Nah, masa nak masuk, nak katakan tak boleh, dulu orang begitu, tok mudin.
Hak tak boleh loceng. Dia batuk kali campur tarik. Merah. Sakit lah juga, taklah sakit kuat sangat. Jadi bila dia tarik tak keluar lah. Sebab apa? Sebab dia buta, orang panggil buta. Yang tu dia basuh tak lepas, maka dia kena buang. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik. Dan tersebut di dalam Syarhul Muhazzab, tidak sah dibasuh kulub, yakni bahagian zakarnya, melainkan dengan dibasuhkan batin kulub itu, menurut kaul yang sahih. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, hak tak akil balik lagi tak apalah, dia tak wajib salat. Hak akil balik dah, masih tidak kata kalau tak boleh nak tarik dia punya kulub, dia buta, maka solat tidak sah sebab dia tak boleh basuh. Nah, kok mana cerita dia kena buang kulub dia, kena kata. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, selesai situ. Okey, 155. Khunsa muskil wajib dikhatankan. Khunsa ialah seorang manusia yang ada kedua-dua alat kelamin. Ada alat kelamin lelaki, ada alat kelamin perempuan. Itu dipanggil khunsa. Adapun orang lelaki yang berlagak sebagai perempuan, iaitu dipanggil mukhannas, orang yang buat-buat jadi perempuan. Ataupun orang perempuan yang berlagak jadi lelaki. Nah, yang tu hukum dia adalah haram. Dosa besar. La'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minan nisa birrijal. Minar rijal. Wal mutasyabbihina minar rijal bin nisa. Nabi melaknat lelaki yang berlagak jadi perempuan dan melaknat perempuan yang berlagak jadi lelaki. Hak lelaki berlagak jadi perempuan disebut hari ini kalimah dia pondan, mukhannas bahasa Arabnya. Dan perempuan yang berlagak jadi lelaki disebut apa, Cik Nasir? Tomboy. Dua-dua tu hukumnya dilaknat, dosa besar. Sebab itu dia sendiri yang buat-buat. Hak khunsa, dia semula jadi itu. Dia lahir-lahir tu ada dah dua alat jantina. Lelaki, hak lelaki ada, hak perempuan ada. Tapi biasanya bila hak biasa, khunsa ni khunsa muskil lain. Khunsa hak biasa, walaupun dia ada dua-dua, dia cuma berfungsi satu. Contoh yang berfungsi hanya yang lelaki. Alat kelamin lelaki berfungsi, alat kelamin perempuan dia jadi spare part. Dia tak guna, tak berfungsi apa-apa. Hak ni hukum dia lelaki, maka dia kena pakai baju Melayu dan pakai cara lelaki, dan pergi masjid kena duduk dalam saf lelaki, sebelah lelaki. Sebab hak dia punya perempuan tak ada fungsi apa-apa, ada tapi tak berfungsi, telaga buruk orang panggil. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, ada hak satu lagi dia berfungsi, hak perempuan. Alat kelamin perempuan berfungsi, kencing situ, semua situ. Hak lelaki spare part lah, kolej itu, tak ada apa lah. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat, maka yang tu hukum dia perempuan. Dia kena pakai cara perempuan, pakai tudung dan solat dia di masjid berjamaah sebelah perempuan. Hak ni muskil. Muskil ni kadang-kala dia jadi lelaki, kadang-kala dia hak berfungsi perempuan. Itu nama dia muskil. Sebab apa? Sebab dia menyebabkan ulama-ulama jadi pening kepala nak jatuh hukum dengan dia orang. Nah, dia pagi jadi lelaki, dia fungsi tu kencing kot bagian lelaki pagi. Lepas pukul 4 kencing perempuan pula. Sudah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, sebelum datang maghrib, dia masa tu dia kencing hak lelaki. Dia kencing lelaki, maka dia ambil wuduk, dia pakai baju bah, datang solat, duduk bahagian lelaki. Lepas tu dia rasa nak kencing pula. Belum masuk isyak, dia pergi kencing, masuk bahagian lelaki lah. Hak keluar hak perempuan. Sudah. Dia kena tukar pakai telekung, hidup tanam. Ni muskil nama dia. Muskil. Nah, dia boleh berubah ikut keadaan. Maka itu nama dia khunsa muskil. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, macam mana? Dia kata wajib dikatakan. Baiklah, berkata Ibnu Muslim Al-Jahni, bermula orang yang khunsa al-muskil itu wajib dikatakan dengan sebab kulit kulub itu menahan air kencingnya
daripada keluar semuanya, sebab dia berfungsi dua-dua kan. Maka dia kena buang. Maka dengan sebab itulah ternyata bahawa pendapat yang sahih wajib mengulangi ataupun i'adah. I'adah tu bukan indah, baca ada i'adah. Bahasa Melayu mengulangi. Solat atas makmum yang berimamkan orang yang tidak berkhatan, yang tidak boleh ia membasuh bahagian batin dalam kulubnya. Ada pendapat kena ulang kita makmum ni. Bandingannya seperti orang di belakang imamnya yang ada di dalam matanya atau batang hidungnya atau mulutnya najis, atau seperti orang yang solat di belakang imam yang mandi janabah yang tidak basuh batinnya. Dan ini semuanya jika adalah makmum itu tahu demikian. Kalau kita tahu, kalau kita tak tahu pakai hak zahir lah. Nahnu nahkum bil zawahir wallahu yahkumu bil bawatin. Kita menghukum yang zahir yang kita nampak. Hak bahagian batin Allah Subhanahu wa taala yang hukum. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, dan perbezaan di antara batin kulubnya wajib dibasuh semasa mandi janabah, dan batin mulutnya, hidung dan mata tidak wajib dibasuh. Adapun kulub itu wajib dihapuskan, dipotong. Mandi wajib kalau hak tak yang tidak berkhatan lagi. Akhir balik dah. Mandi wajibnya akhir balik lah. Dia tak berlaku kalau tak akhir balik. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, dia dah akhir balik, baru masuk Islam, belum lagi bersunat, belum lagi berkhatan, dia buat hubungan dengan isteri dia. Maka pagi esok dia nak mandi, dia kena mandi dan kena tariklah, kena basuh sampai dalam. Hak tu wajib basuh. Hidung tak wajib. Kita mandi ni, ayat kat atas hidung, Cik Nasir mandi basahlah hidung. Tak wajib basuh tu. Dalam hidung tak wajib basuh ketika mandi wajib. Dalam mulut tak wajib basuh ketika mandi wajib. Dalam telinga hak dalam tak wajib basuh ketika mandi wajib. Lalu kot luar Tapi hak hulu wajib basuh. Tu beza dah. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, hulu wajib basuh bahagian dalam. Dia tak sama dengan hidung, tak sama dengan mulut dan sebagainya. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, 8.5. Kalau saya sambung yang ni dipanjang lah, tuan-tuan. Nah, makmum yang mazhab Syafi'i berimamkan orang yang bermazhab Hanafi atau Maliki, kita sambung tahun depan lah. Bulan depan tak ada. Bulan depan tak ada. Nah, yang ada tahun depan. Bulan habis takat bulan ni. Bulan 12. Tak ada dah bulan 13, bulan 1 tahun depan. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, tanda situ Nabi, tanda situ masuk 156. Nah, masalah 156. Okey, tidak ada soalan malam ni. Akak tujuh. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.